Okey. Okey, teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ini kami salah satu kumpulan daripada set 2 UKM Bangi akan membentangkan satu kritikan artikel bertajuk Assessment for Learning Practices Amongst the Primary School English Language Teachers a Mixed Methods Approach. Okay, untuk mata pelajaran pentaksiran pembelajaran di bawah persediaan Dr. Fatiah binti Muhammad Kamalul Zaman. Okey. Jadi ini adalah ahli kumpulan kami yang diketuai oleh Nurul Hanan binti Hassan, kemudian Nur Syakirah binti Hassan, Arifah Iliana binti Hassan, saya sendiri Ummul Latifah binti Sobikin dan juga rakan kami adalah Azura Farihah binti Azmi. Seterusnya, silakan. Baik, saya akan meneruskan perbincangan untuk soalan 1 yang mana idea utama dalam artikel ini yang menarik perhatian kami ialah pentaksiran formatif yang diperkenalkan kepada guru-guru bahasa Inggeris melalui reformasi bahasa Inggeris yang menjajakan kurikulum pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran kepada Common European Framework of Reference. Pentaksiran formatif berpotensi untuk meningkatkan pembelajaran dalam bilik darjah yang merupakan sebahagian daripada aktiviti dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru sekolah rendah lebih kerap menggunakan pentafsiran alternatif dan pentafsiran prestasi. Misalnya, guru bahasa Inggeris lebih kerap menggunakan item esei iaitu melalui ujian dan peperiksaan untuk menilai kemajuan pembelajaran pelajar-pelajar. Apabila menggunakan pentafsiran prestasi, para guru perlu sedar tentang kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik pentafsiran supaya dapat memiliki teknik pentafsiran yang sesuai untuk membuat pentafsiran tentang pembelajaran pelajar. Secara keseluruhannya, sokongan tambahan perlu disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kepada para guru untuk memastikan pentafsiran pembelajaran ini diamalkan secara meluas dalam PDP Bahasa Inggeris. Seterusnya, Okay, seterusnya saya akan meneruskan mengenai idea baru dalam artikel. Untuk ini saya bersetuju bahawa terdapat idea baru dalam penerbitan artikel ini. Ini dapat dilihat pada 4 strategi utama yang dapat kita lihat dalam penilaian untuk pembelajaran kepada pelajar. Untuk strategi yang pertama ataupun idea yang pertama adalah guru berkongsi objektif pembelajaran dengan murid. Contohnya seperti secara lisan ataupun gambar. Ini sebagai satu berkongsi kejayaan ataupun tips dengan murid. Untuk strategi yang kedua adalah mengenai soalan dan perbincangan dalam bilik darjah yang berfokus kepada kepelbagaian jenis soalan dan cadangan kepada para pelajar seperti guru bertanyakan soalan kepada murid. Untuk strategi yang ketiga ataupun idea yang ketiga adalah maklum balas yang mana membolehkan guru untuk menilai seseorang murid berdasarkan respon pelajar sama ada secara lisan, tertulis ataupun isyarat. Untuk strategi yang keempat ialah penilaian kendiri oleh murid supaya mereka lebih berusaha untuk mencapai kemajuan terhadap diri mereka. Melalui strategi ini boleh dijadikan kepada para guru untuk dijadikan sebagai praktikal dalam bilik darjah tanpa mengira mata pelajaran yang diajari sebagai suatu ukuran dalam melakukan penilaian di bilik darjah. Seterusnya saya serahkan kepada pesalur yang seterusnya. Okey, baik. Saya akan meneruskan untuk soalan yang ketiga iaitu setuju ataupun tidak dalam perbincangan dalam artikel. Okey, melalui artikel ini kami bersetuju bahawa dengan intipati utama dalam artikel iaitu yang pertama memudahkan para guru untuk menafsirkan kredibiliti dan kemahiran pelajar dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Yang kedua adalah menggabungkan dua penilaian pembelajaran AFL iaitu penilaian formatif FA dan juga penilaian sumatif SA sebagai satu strategi untuk menaksir pelajar.
Yang ketiga adalah meningkatkan kemahiran pelajar dalam menulis, iaitu mengeluarkan idea, membuat perbincangan dalam kumpulan. Kemudian ia bersifat lebih berkendiri dalam bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam bilik darjah. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang. Okey, terima kasih kepada Syakira untuk pembentangan beliau tadi. Okey, sekarang ni saya akan bentangkan tentang penilaian tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel lah. Okey, untuk artikel ni adalah, artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Hal ini kerana perbincangan idea yang terdapat di dalam artikel ini berkaitan dengan pendekatan kaedah campuran yang diamalkan oleh guru bahasa Inggeris berkenaan 4 strategi utama dalam assessment for learning lah. Okey, dan 5 peringkat penilaian dalam pedagogi ini dibawa secara berterusan dari awal hingga akhir dan tidak kira dalam pendidikan atau perubahan dalam sistem penilaian. Amalan ini sentiasa boleh diperbaiki dari masa ke semasa, terutamanya apabila guru mengambil bahagian dalam professional community pembelajaran lah. Okey, seterusnya saya akan bagi kepada Umu. Baiklah, jadi sebagai cadangan pengembangan idea daripada artikel ini, pengaplikasian dalam mata pelajaran lain. Guru masih boleh mengamalkan, bukan cuma guru bahasa Inggeris, guru lain juga boleh mengamalkan dalam mata pelajaran bahasa lain, sebagai contoh bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil. Kiranya aplikasi ini, amalan ini masih boleh diamalkan untuk penggunaan pelajaran bahasa selain daripada bahasa Inggeris. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.